Liana, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Baiklah Cik Liana, ini adalah sesi kaunseling kita yang kedua dan saya rasa dah 2 minggu sejak sesi kita yang pertama, betul? Jadi, macam mana tabiat pemakanan awak? Adakah awak ada ikut saranan seperti yang kita bincangkan? Atau apa perubahan yang awak dah buat terhadap tabiat pemakanan awak sepanjang 2 minggu lepas? Macam yang saya maklumkan sebelum ni, saya agak tertekan sebenarnya dengan projek tahun akhir saya dan tugasan-tugasan lain yang saya perlu siapkan dalam tempoh yang terdekat ni. Jadinya dalam tempoh 2 minggu yang lepas, episod Makan Gelorong masih lagi berulang sehingga semalam sebab ia merupakan salah satu cara saya untuk mengurangkan tekanan yang saya hadapi. Bila saya makan dalam kuantiti yang banyak tu, saya akan rasa lega, macam tekanan tu hilang dari bahu saya. Tapi akhirnya akan ada rasa bersalah lepas saya dah selesai makan tu. Baiklah, semasa episod Makan Gelojo tu berlaku, cuba awak beritahu saya apa jenis makanan yang awak ambil. Dan kalau boleh awak ingat, cuba awak beritahu saya berapa kuantiti ataupun awak anggarkan berapa kuantiti makanan yang awak ambil semasa tempoh Makan Gelojo tu berlaku. Setiap kali ia berlaku, saya akan makan makanan yang saya suka. Contohnya semalam, saya ada ambil 3 biji burger, 3 ketul ayam goreng, 2 paket mi segera berjenama Samyang dan juga 3 tin air soda berkarbonat. Mungkin puan rasa kuantiti yang saya ambil tu banyak, tapi bagi saya, kuantiti tu saya dah kurangkan menjadi separuh. Seperti yang kita bincangkan pada sesi yang lepas, macam yang puan cadang untuk kurangkan sedikit kuantiti makanan ketika episod Makan Gelojo tu berlaku. Jadi, saya kurangkan kuantiti makanan saya kepada separuh daripada yang biasa saya makan lah. Tapi saya masih lagi tak merangkumkan makanan berserat tinggi seperti buah dan sayur seperti yang puan cadangkan sebelum ni. Bagus Cik Liana, saya bangga dengan awak sebab awak dah cuba untuk kurangkan kuantiti makanan awak. Saya faham setiap perubahan ini memerlukan masa dan saya juga tak galakkan perubahan yang drastik sebab yang kita mahukan adalah konsistensi terhadap perubahan. Jadi, saya juga faham mesti susah kan kalau Cik Liana nak ubah corak pemakanan dengan menggantikan makanan yang Cik Liana suka dengan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Jadi, untuk peringkat awal ni, awak boleh cuba mulakan dengan letak sedikit sayur atau buah-buahan apabila awak rasa episod Makan Gelojo ni akan berulang. Dan awak juga boleh cuba untuk gantikan makanan segera dengan makanan yang lebih berhasiat ataupun yang lebih rendah kalori. Sebagai contohlah, saya boleh bagi, sekiranya awak rasa awak nak makan burger daging, cuba awak gantikan burger daging tu dengan roti sandwich sardin ataupun tuna. Air berkarbonat pula cuba awak gantikan dengan jus buah-buahan tanpa gula. Cik Liana rasa Cik Liana boleh gantikan makanan kegemaran Cik Liana dengan apa yang saya sarankan? Saya rasa insya-Allah boleh sebab makanan yang puan cadangkan memang ada dijual di kafe college saya. Jadi saya boleh cuba untuk gantikan makanan yang saya suka dengan makanan yang puan cadangkan itu. Jadi selain daripada makan gelojoh ketika stres, ada cara lain tak yang awak buat untuk lepaskan ataupun kurangkan tekanan awak? Memang tak ada sebab makan dengan banyak merupakan satu-satunya cara saya untuk mengurangkan tekanan yang saya hadapi. Ada banyak cara lain yang kita boleh lakukan untuk kurangkan tekanan. Contohnya dengan lakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal pula tak semestinya yang berat-berat. Yang ringan-ringan pun boleh untuk legakan stres. Awak menetap di kolej kan? Ya betul, saya menetap di kolej. Mungkin awak boleh cuba untuk jalan kaki sekitar kolej bila awak rasa tertekan. Tak perlu lama, untuk permulaan ni mungkin dalam 10 hingga 20 minit. Dan kalau awak sibuk dan tak ada masa pada hari Minggu, awak boleh mulakan aktiviti jalan kaki ni masa hujung minggu. Dan boleh saya tahu bila waktu Makan Gelojo ni berlaku dengan kerap? Sering berlaku ketika saya sedang stres, terutama sekali pada waktu malam ketika saya sedang menyiapkan tugasan-tugasan saya. Apa awak rasa faktor yang menyebabkan ia kerap berlaku pada waktu malam? Mungkin pada waktu siang jadual saya terlalu sibuk dan selalu berlapar sebab saya memang tiada masa untuk makan. Jadinya pada waktu malam, saya akan makan dengan jumlah dan kuantiti yang sangat banyak lah. Awak tiada masa nak makan sebab jadual kelas yang padat ke? Kalau difikirkan, jadual kelas saya tidaklah begitu padat.
Tetapi saya perlu ke makmal untuk jalankan kajian bagi projek tahun akhir saya. Biasanya kelas saya akan habis dalam pukul 11 pagi dan lepas tu saya memang akan terus ke makmal untuk jalankan kajian tahun akhir saya. Saya memang akan duduk di makmal sampailah pukul 5 petang tanpa makan langsung. Oh, memang sampai pukul 5 tu awak memang tak berhenti langsung? Macam berhenti untuk rehat sekejap ke? Saya tak berhenti langsung. Saya ada juga berhenti sekejap untuk bagi ruang solat dan rehat. Mungkin dalam 10 minit macam tu. Faham? Tapi awak tahu kan yang menjaga waktu makan ni adalah amalan yang tak sihat. Dan saya rasa sebab awak menjaga waktu makan siang lah, awak lebih cenderung untuk makan begitu banyak pada waktu malam. Jadi apa yang saya boleh sarankan adalah cuba awak makan pada waktu siang. Contohnya lepas awak habis kelas pukul 11 pagi tu, mungkin awak boleh singgah dulu di kafe untuk beli makanan tengah hari. Kalau boleh, awak cubalah beli makanan yang tinggi nutrien. Contohnya dengan nasi berlauk, ada ikan, ada sayur, selain daripada makanan ringan. Macam mana? Awak rasa awak boleh cuba untuk makan pada waktu siang? Mungkin saya boleh cuba idea ataupun cadangan yang Puan bagi sebab berhampiran dengan kuliah saya memang ada satu kafe yang jual pelbagai lauk pauk nasi berlauk. Mungkin saya boleh cuba beli di situlah untuk makan tengah hari lepas kelas saya habis. Okey, bagus. Untuk pengetahuan awak, badan kita ni mempunyai hormon ghrelin ataupun kita panggil sebagai hormon lapar. Bila kita menjaga waktu makan, hormon ni akan dirimbaskan dalam kuantiti yang banyak. Lebih-lebih lagi pada waktu petang. Sebab tu bila kita tidak makan siang, kita akan sangat lapar pada lewat petang. Dan ini yang menyebabkan episod makan lewah tu ataupun episod makan gelojoh ni berlaku pada waktu malam. Jadi untuk elakkan hormon yang dirimbaskan dalam kuantiti yang banyak, kita perlu makan pada waktunya. Supaya kurang rimbasan hormon lapar, maka kurang rasa lapar dan kurang rasa nak makan. Oh, faham. Patutlah bila dah dalam pukul 5 petang ke atas tu, saya akan rasa lapar yang teramat sangat. Betul tu. Jadi lepas ni, saya harap awak akan cuba untuk makan pada waktu siang. Nampaknya sekarang kita dah sampai ke penghujung sesi kita. Saya akan rangkumkan balik apa yang kita bincangkan pada hari ini, okey? Jadi pertama, awak boleh cuba untuk gantikan makanan ringan kepada makanan yang lebih bernutrisi. Macam sandwich tuna, jus buah-buahan dan cuba untuk rangkumkan sekali sayuran dan buah-buahan dalam makanan awak. Kemudian awak boleh cuba untuk lakukan aktiviti fizikal yang ringan seperti jalan kaki sekitar college dan akhir sekali cuba untuk tidak menjaga waktu makan pada waktu siang. Awak rasa okey ke dengan cadangan sesi perbincangan kita kali ini? Saya okey dan saya akan cuba sikit-sikit untuk lakukan perubahan seperti yang dah kita bincangkan pada sesi kali ini. Okey, bagus Cik Liana. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang pada 3 Januari 2024.